Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan satu resepi lauk yang agak popular di utara Semenanjung, iaitu kari ikan masin tumis darat. Kalau di utara kami sebut kari sebagai gulai. Cara memasaknya adalah ianya ditumis kemudian, iaitu setelah kari siap dimasak. Harum semerbak kari ikan masin memenuhi rumah. Biasanya saya akan gunakan ikan talang masin. Saya beli di pasar yang dah siap dipotong isinya begini. Cuci bersih dengan air paip dan tapiskan. Kemudian rendamkan dalam air biasa anggaran 1 hingga 2 jam untuk mengurangkan masin ikan. Sementara tu kita akan sediakan bahan lain pula. Sebiji nenas, tapi saya tak gunakan sebiji sebab nanti nak masukkan sayur lain lagi. Saya gunakan setengah biji sahaja. Separuh lagi tu anda boleh simpan dalam peti ais, dia dapat bertahan lama ya. Kupas kulit yang tebal dan buangkan juga bahagian yang tajam-tajam pada nenas. Biasanya untuk memotong nenas ni saya akan gunakan sarung tangan sebab nenas dia agak tajam ya. Seterusnya potongkan kepada kepingan yang sederhana tebal. Biasanya untuk kari ikan masin, saya akan potongkan begini. Selain dari nenas, saya juga suka masukkan terung ke dalam kari ikan masin. Tapi terpulang kalau anda nak masukkan nenas saja pun dah cukup sedap. Potongkan kepada kepingan begini. Dan saya juga akan masukkan setengah batang lobak merah. Untuk lobak merah ni terpulang kalau anda nak kikis, buangkan kulitnya dulu pun boleh. Tapi saya biasanya terus hiriskan sahaja. Hiris jangan terlalu nipis dan jangan terlalu tebal. Lebih kurang seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini pula bahan untuk dikisar halus. Saya gunakan 5 biji bawang merah yang dihiris secara kasar untuk memudahkan kita mengisar nanti. Bersama dengan 3 ulas bawang putih juga dihiris secara kasar. Masukkan bawang yang dihiris kasar tadi ke dalam balang blender bersama dengan secawan air dan kisarkan sehingga halus. Langkah seterusnya, masukkan bawang yang kita kisar halus tadi ke dalam periuk atau kuali yang bersesuaian. Tak perlu hidupkan api lagi. Masukkan 3 sudu besar rempah kari ikan, iaitu anggaran 1,5 pak kecil rempah. Tapi kalau anda tak suka terlalu berempah, anda boleh masukkan 2 sudu besar sahaja bersamaan dengan 1 pak kecil. Kacaulah hingga sebati. Bila dah sebati, barulah hidupkan api yang perlahan. Sentiasa dikacau dalam api yang perlahan untuk mengelakkan rempah cepat hangus. Bila nampak air mulai kering, saya akan masukkan air bilasan daripada blender tadi. Dan masaklah lagi sehingga rempah betul-betul masak. Anggaran masa 8 hingga 10 minit. Langkah ni sangat penting untuk menghasilkan kari yang lebih sedap dan juga lambat basi. Bila air kering sekali lagi, barulah saya akan masukkan hirisan nenas. Sayur lain dan ikan masin saya tak masukkan lagi ya. Kacau sebati rempah bersama dengan nenas dan tambahkan 2 hingga 2,5 cawan air. Kalau anda suka lebih pekat, cukup sekadar masukkan 2 cawan air sahaja. Masukkan juga setengah cawan santan pekat. Kacau hingga sebati dan masaklah sehingga mendidih. Bila nampak mulai mendidih, barulah saya akan masukkan hirisan lobak merah bersama dengan ikan talang masin tadi. Untuk kari ikan masin ni, saya memang tak letakkan garam lagi sebab garam dan rasa masin tu akan keluar daripada ikan. Tapi anda kena rasa dulu ya. Biarkan mendidih sekejap dan akhir sekali barulah saya akan masukkan hirisan terung. Terung ni dia cepat lembut jadi saya tak masukkan awal tadi. Kalau anda nak masukkan kacang panjang pun sedap juga. Boleh masukkan waktu ni. Biarkan mendidih sekejap dan kalau nak tambah serbuk perasa pun boleh. Ikutlah cita rasa anda. Bila nampak mendidih begini, jangan masak lama lagi sebab ikan cepat masak dan juga kita tak nak sayur tu terlalu layu. Nanti dalam kuali yang panas pun dia akan layu lagi.
boleh matikan api. Ini pula adalah bahan untuk ditumis. Saya gunakan 3 biji bawang merah yang dihiris nipis bersama dengan 3 ulas bawang putih juga dihiris secara nipis. Saya juga gunakan 5 tangkai cili kering. Saya dah bilas bersih tadi dan juga saya potong menyerong kepada 3 hingga 4 bahagian. Panaskan sedikit minyak masak di dalam kuali dan bila minyak dah panas, masukkan bahan tumisan yang kita hiriskan tadi, iaitu bawang merah, bawang putih dan juga cili kering. Tidak dilupakan juga 3 tangkai daun kari. Ini pula bahan yang akan saya gunakan setiap kali membuat kari ikan, iaitu 1 sudu kecil halba campur. Anda boleh beli di kedai runcit, dia dah siap-siap campur begini. Masukkan sekali dan tumiskan sehingga harum dan bertukar warna menjadi sedikit perang. Bila perang begini, boleh matikan api. Terus curahkan bahan tumisan ke atas kari yang masih panas tadi. Tak perlu hidupkan api lagi waktu ni. Kemudian, tutupkan dengan tudung periuk dan biarkan anggaran masa 10 minit. Selepas 10 minit, buka tudung periuk dan harum semerbak waktu ni. Kari ikan masin tumis darat sedia untuk dihidang. Saya harap anda sudi mencuba resepi ini. Selamat mencuba semua. Siap.